Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari Kitabul Ilm. Ini Sahih Bukhari jilid yang pertama. Sahih Bukhari jilid yang pertama. Ini notanya. Kita telah sampai ke bab 28. Hari ini kita akan bincang bab ke-28 lah, iaitu babul ghadabi fil mau'izah wa ta'lim idza ra'a ma yakrahu. Babul ghadabi fil mau'izah wa ta'lim idza ra'a ma yakrahu. Di bawah bab ke-28 ini ada 2-3 hadis. Yang pertamanya hadis 91, 92 dan 93. Ada 3 hadis di bawah bab ni. Terlebih dahulu kita tengok baca hadis yang pertama, iaitu hadis ke-91. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an ibni Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari qala qala rajulun ya Rasulullah la akadu udriku as-salah mimma yutawwilu bina fulanun fama ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maw'izatin ashadda ghadaban min yawmi idh faqala ayyuhan nas innakum munaffirun faman shalla bin nas falyukhaffif fa inna fihim al-marida wad-dha'if wa dhal hajah. Hadis ke-92 yaitu wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abdul Malik bin Amr al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal al-Madini an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Yazid mawla al-Munba'ith an Zaid bin Khalid al-Juhani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun 'an al-luqatah faqala i'rif wika'aha aw qala wi'a'aha wa 'ifasaha thumma 'arifha sanatan thumma istamti' biha fa in jaa'a rabbuha fa'addiha ilayhi qala fadhallatul ibil faghadiba hatta ihmarrat wajnatahu aw qala ihmarra wajhuhu faqala wama laka walaha معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. حدث yang ke-93. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. Itulah 3 hadis. Lepas tu bab lain pula, bab ke-29, bab man baraka ala rukbatayhi indal imam awil muhaddis. Itu bab ke-29. Tapi hari ini kita insya-Allah tak sampai ke sini lah. Mungkin 2-3 hadis pun tak habis juga. Tengoklah setakat mana yang sempat dahulu untuk hari ini ya. Bab ke-28, babul ghadab fil mau'izah, bab kemarahan seseorang ketika memberi nasihat dan mengajar apabila melihat sesuatu yang tidak disenanginya. Apabila melihat sesuatu yang tidak disenanginya. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan meriwayatkan kepada kami daripada Ismail, daripada ibni Abi Khalid, daripada Qais bin Abi Hazim, daripada Abi Mas'ud
Al-Ansari, beliau menceritakan ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak dapat mengikuti sembahyang kerana si fulan memanjangkan bacaannya dalam sembahyang ketika mengimami kami. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana nasihatnya lebih marah daripada hari itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kamu meliarkan orang daripada beribadat ataupun berjamaah, boleh kita kata, daripada berjamaah. Siapa yang menjadi imam kepada orang ramai, maka hendaklah dia meringkaskan sembahyang, kerana di kalangan mereka ada yang sakit, ada yang lemah, dan ada yang mempunyai keperluan. Yang ini keperluan lain. Seterusnya hadis yang ke-92, Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, katanya Abdul Malik bin Amr Al-Aqadi meriwayatkan kepada kami, katanya Sulaiman bin Bilal Al-Madini meriwayatkan kepada kami daripada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman daripada Yazid hamba bebasan Al-Munba'ith daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani bahawa Nabi SAW telah ditanya oleh seorang lelaki tentang barang tercicir yang dijumpai seseorang. Nabi SAW bersabda, kenalilah pengikatnya atau bekasnya. Kemudian engkau istiharkan, yakni war-warkan selama setahun. Selepas itu bolehlah engkau menikmatinya, yakni menggunakannya. Sekiranya selepas tahun sekalipun tuan punya barang itu datang menuntut, maka hendaklah engkau berikan kepadanya. Orang tadi bertanya lagi, bagaimana dengan unta yang Nabi SAW naik marah sehingga merah kedua belah pipinya ataupun merah mukanya. Lalu baginda bersabda, kenapa engkau dengannya? Bersamanya ada bekas minumannya dan kasutnya. Ia boleh pergi ke tempat air dan memakan di daun kayu. Biarkan unta itu sehingga tuannya menemuinya. Orang tadi terus bertanya, bagaimana dengan kambing yang hilang? Nabi SAW bersabda, ia sama ada untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan, ataupun kalau kita nak ambil daripada awal lagi, Muhammad bin Al-Ala meriwayatkan kepada kami, itu maksudnya kata Imam Bukhari lah. Katanya Abu Usama meriwayatkan kepada kami daripada Buraid, daripada Abi Burdah, daripada Abi Musa, katanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang beberapa perkara yang tidak disenanginya. Apabila banyak pertanyaan kepadanya, baginda meradang. Kemudian bersabda kepada orang ramai, tanyalah saya apa yang kamu mahu. Maka bertanyalah seorang lelaki, siapa ayah saya? Nabi SAW bersabda, ayahmu Hudzafah. Lantas bangun yang lain pula bertanya, siapakah ayah saya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, ayahmu Salim, iaitu hamba bebasan Syaibah. Tatkala Umar melihat perubahan pada muka Nabi SAW, beliau pun terus berkata, wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah, yakni kerana bertanya tentang perkara yang bukan-bukan itu. Jadi itulah 3 hadis di bawah bab ke-28 ini, iaitu babul ghadab fil mau'izah wat ta'lim idza ra'a ma yakrahu. Bab kemarahan seseorang ketika memberi nasihat dan mengajar apabila melihat sesuatu yang tidak disenanginya. Jadi seseorang yang marah di dalam 3 hadis ini tidak orang lain tetapi Nabi SAW sendiri. Bermakna
dalam 3 hadis yang kita telah baca tadi di bawah bab ni, ada di antaranya dalam majlis mau'izah. Ini nasihat yang Nabi SAW berikan kepada para sahabatnya. Ada juga majlis ta'lim, ini majlis mengajar, majlis mengajar, majlis ilmu. Jadi yang marah dalam majlis-majlis tadi itu, sama ada majlis mau'izah ke ataupun ta'lim, tidak orang lain tetapi Nabi SAW sendiri. Saya nak tanya sikitlah supaya majlis kita tidak kaku sangat, sebelum pergi lebih jauh. Boleh tak? Boleh. Boleh, bersedia. Dalam keadaan saya pun sedar bahawa dalam kelas kita ni macam-macam lapisannya ada, ya. Yang sudah belajar lama pun ada, yang baru belajar pun ada. Tak apalah. Tetapi dengan kita ada pertanyaan-pertanyaan macam ni, insya-Allah lebih memahirkan kita lagi sebenarnya. Kalau yang belum lama belajar dan tidak ada asas bahasa Arab apa tu, dengar sajalah dulu, ya. Dengar saja dulu. Kalau sambil-sambil belajar tu, macam akhi kita Ahmad Fuad tu baguslah. Maknanya belajar ni, ilmu ni tak ada had umur, ya. Kalau sudah tua sekalipun, belajarlah, tak jadi masalah. Bahasa Arab tu, kalau kita belajar, kita akan nampaklah sedikit sebanyaknya. Kalau kita tak belajar langsung, tak nampaklah, tidak akan dapat menikmati perbincangan yang saya akan tanya nanti. Baiklah. Dia termasuk dalam kemahiran nahwu bahasa Arab, kemahiran menterjemah, apa semua tu masuk semua. Baiklah, saya nak tanya. Cuba tengok di sini. Ini tajuk. Ini orang panggil terjematul bab. Tajuk bab. Bab lah. Bahasa kita pun bab juga. Kita ambil daripada bahasa Arab. Kemarahan. Ini al-ghadab lah. Al-ghadab. Kita tengok di sini fi, makna dia ketika. Al-mau'izah memberi nasihat. At-ta'lim mengajar. Idza apabila melihat, ra'ah, ma yakrahu sesuatu yang dia tidak suka. Dia tidak suka atau yang tidak disenanginya. Semua ada. Nampak? Semua boleh kita letakkan perkataan ini sejajar dengan apa yang tersebut di dalam tajuk bab itu. Cuma ada satu perkara yang pada zahirnya tak ada, tapi dalam terjemahannya ada. Macam mana boleh ada tu? Cuba kita tengok sini. Seseorang. Ini tak ada dalam tajuk ni. Tak ada dalam tajuk ni, kan? Macam mana kita boleh tahu? Sepatutnya ada di sini. Sepatutnya ada di sini. Sesuatulah, sebagaimana saya buat di sini, saya letak seseorang. Seseorang. Mungkin kalau orang lain dia boleh letak apa sajalah. Macam mana kita tahu betul ke tidak ni terjemahan ni? Ada tambah pula. Macam mana kita boleh menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam perkataan yang tersebut dalam tajuk tu? Macam mana boleh ada terjemahan ni? Katakanlah ini terjemahan saya lah. Macam mana saya boleh tambahkan seseorang tu? Kalau kita bagi kepada orang lain lah, peserta kita, adakah dia akan tambah macam ni atau tidak? Atau macam mana? Itu persoalannya. Boleh fahamkan soalan tadi? Boleh? Boleh faham ke tidak? Faham Allah. Faham. Faham ya? Macam itu sebab saya kata tadi, kalau tak ada asas tak boleh. Kalau tak ada asas tak boleh. Kalau tak belajar langsung tak boleh. Memang tak boleh.
Kalau sudah belajar sikit sebanyak tu, bila saya terangkan nanti, kalau boleh jawab tu alhamdulillah lah, okey lah. Kalau tak boleh jawab nanti bila saya terangkan, dia akan nampak. Dia akan nampak. Tak nampak banyak pun, bayar-bayar akan nampak. Mungkin tak ingat pun, tapi kalau dalam majlis ni insya-Allah akan nampak. Begitu. Boleh sesiapa di antara peserta kita ni yang ramai ni ceritakan sama ada betul atau tidak tambahan ini. Ni tak ada dalam tajuk bab. Bab ada ni bab. Kemarahan ada, al-mau'iz, al-ghadab. Ketika fi ada. Mau'izah memberi nasihat ada. Wa dan ada. Mengajar, at-ta'lim ada. Apabila idza ra'a melihat ma sesuatu yakrahu yang tidak disenanginya ataupun yang dia tidak suka. Semua ada. Cuma yang tidak ada di sini satu perkataan ini. Macam mana kita tahu bahawa sepatutnya ada seseorang di situ? Atau sahabat-sahabat sekalian, peserta-peserta kelas kita ni nak kata saya terjemah tu tak kena. Tak apa, tak jadi masalah. Kalau tak kena, ceritakan apa sebab tak kena. Kalau kena, tadi saya dah isyarat dah sedikit. Orang yang marah di sini, Nabi lah kiranya. Kalau kita baca dalam 3 hadis tu, yang marah dalam semua tu, Nabi sendiri. Kenapa saya tak kata kemarahan Nabi? Ketika memberi nasihat itu kan lagi terang. Kenapa saya sebut seseorang? Cuba, silakan. Boleh sesiapa jawab. Jangan pula kerana jangan saya soal macam ni terasa berat, tak mahu masuk kelas. Jangan macam tu lah. Bukan maksud itu. Kita inilah universiti terbuka sungguh lah, bebas sungguh. Silakan. Mana tu? Ya, sila. Soleh. Ya, silakan. Al-ghadab itu fi'il, maka dia perlukan kepada fa'il dia lah. Maka ditakdirkan fa'il tu adalah seseorang di situ. Betul ke fi'il tu Soleh? Rasanya begitulah Maulana. Begitu. Ada. Tidakkah ada alif lam tu? Alif lam tu tanda isim? Ya, isim Ya. Okey. Maulana. Ya, silakan. Dia masdar. Syahizah. Isim masdar. Ya. Dia takdirnya ghadabul mar'i lah. Dia hazaf. Dia hazaf mudaf ilaih. Kenapa hazaf tu? Dia tukar jadi masdar, isim masdar, al-ghadab. Isim masdar ke masdar? Masdar. Masdar. Tak, itu macam mana tu? Cuba sekali lagi, cuba jelaskan. Dia asal dia ghadabul mar'i, mudaf ilaih. Dia hazaf mudaf ilaih tu. Dia tukar jadi masdar, al-ghadab. Jadi ghadab tu masdar tu tukar dengan sebab apa? Dengan sebab buat mudhafun ilaih gitu. Dia tukar jadi masdar, dia buat mudhaf ilaih. Lepas tu? Jadi bila terjemah tu dia boleh terjemah kemarahan seseorang tu daripada al-mar'i lah. Takdiruhum al-mar'i tu. Soalnya macam mana kita boleh tahu tu? Al-mar'i ataupun seseorang tu macam mana kita boleh tahu? Sebab masdar tu dia perlu kemarahan kan. Kemarahan tu masdar. Orang lain, silakan orang lain. Macam mana tu? Ada sesiapa? Sila tampil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Maulana Cikgu Rashid. Ya. Silakan. Daripada Bandar Baru. Pertamanya saya sebelum saya jawab lah. Ya. Saya memang mengandung-andungkanlah kelas yang berbentuk begini. Berbentuk perbincangan dan perkongsian dan sebagainya. Kerana saya pun banyak benda yang nak ada soal, nak ditanya. Dan jadi saya memang mengandung-andungkan kelas yang macam ni lah. Ya. Saya daripada kata hilang kantuk. Saya ni ada belajar bahasa Arab tapi dah lama tinggal. Belajar pun tak tinggi sangat. Ya. Saya pun guru bahasa Melayu tapi tinggal juga. Dah 3-4 tahun tinggal. Ya. Belajar banyak saya lupa. Cuma saya nak ulas ni dari segi
bahasa Melayu bukan bahasa Arab. Ya, Itu ya. yang pertama. Ya, ya. Tak apa. Okey. Al-ghadab ni kata nama atau isim lah bahasa Arab. Kata nama ni ada dua pembahagian lah. Satu yang perlukan objek. Saya cuba cari contoh tapi tak datang, tak ingat lah. Dan satu yang tidak memerlukan objek, macam kata kerja lah. Kerja maksudnya, kata kerja apa bahasa Arab Fi'il lah, fi'il. Fi'ilun, kata kerja ada dua. Satu memerlukan objek. Contohnya membaca, kena ada objek. Membaca buku. Butuh objek lah. Kalau kata berjalan, tidak memerlukan objek. Ya. Jadi kata nama pun macam itu juga. Jadi dalam konteks ini, kata nama al-ghadab tu ialah kata nama yang memerlukan objek. Apa objeknya? Seseorang tu lah. Dalam bahasa Arab, objek tu digugurkan. Istilahnya digugurkan. Boleh digugurkan. Dan dalam bahasa ni pun, ini pandangan saya lah. Ya. Digugurkan. Maksudnya, kalau kata nama tanpa kata seseorang pun, ia masih betul kemarahan ketika memberi nasihat. Sebab memberi nasihat kita dah faham. Memang orang lah. Ya. Kan? Ya. Dan itulah. Dan yang kedua, perkara lain yang saya nak ulas juga ialah tentang persamaan yang rapat antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Dan ini sesuatu yang saya rasa kita perlu bangga lah. Bagi contoh, rasa nama. Rasa nama kita sama dengan bahasa Arab. Contohnya, buku saya. Dalam bahasa Arab, kitabi lah. Kitabi, ya tu saya. Susunannya tu sama. Tapi kalau bahasa Inggeris, dia lain susunannya. My book. My itu di depan, buku di belakang. Ya. Begitu juga struktur dari segi ayat. Ayat pun bahasa Melayu sama, mirip dengan bahasa Arab. Betul. Jadi itu perkara yang membanggakan kita dan juga memudahkan kita lah belajar bahasa Arab. Ya, betul. Jadi itu sajalah komentar saya ini. Ya. Orang lain silakan lagi. Mana nak cuba tapi saya memang tak pandai, nak try je ni. Try. Tak apa. Ro'a itu bukan dia fi'il madhi ke? Betul. Jadi bila dia fi'il madhi, dia ada dhamir yang tersembunyi kan? Ya. Jadi dhamir yang tersembunyi itu ia telah melihat lah, dia seorang telah melihat. Dia telah kan? Betul. Walah, setakat tu je lah. Ya. Orang lain lagi silakan. Soalan saya hanya daripada mana mari seseorang tu? Kenapa ada seseorang? Dan sepatutnya ada. Macam mana kita boleh tahu? Gitu. Sila. Siapa lagi yang lain? Ini peluang lah. Kadang-kadang kita ada beginilah. Bukan sentiasa juga. Bukan selalu juga. Silakan. Tak ada? Nak. Ya. Ali Hanifah. Ya. Kalau kata masdar ya'malu amalan fi'li. Macam mana? Kalau kata masdar ya'malu amalan fi'li. Ya. Sebab apa? Kerana masdar ya'malu amalan fi'li. Lepas tu? Saya yahtaj ila fa'il. Saya teka ya. Tak apalah. Orang lain lagi silakan. Boleh. Mana lagi yang lain? Kalau tak boleh, angkat tangan baru saya bagilah. Kalau tak angkat tangan tu mana ada lagi tu boleh tu. Silakan. Siapa? Silakan. Kenapa gitu? Jadi setiap perkataan tu ada tapi yang satu tu tak ada. Cikgu Rashid kata tadi, kalau tak ada itu pun boleh dah. Kemarahan ketika memberi nasihat dan mengajar. Betul. Sebab apa? Mestilah ada yang marah tu. Sesiapalah seseorang lah. Tetapi kalau tak ada pun sepatutnya dia ada lah tu. Pada kira-kiranya ada. Pada kira-kiranya ada. Jadi kira-kira ada tu macam-macam kita boleh letak di situ tu. Kenapa kita letak seseorang? Misalnya macam saya sebut tadi.
Kalau kita tengok kepada 3 hadis di bawah bab ni, yang marah ni Nabi SAW. Jadi kalau kita kata di tempat seseorang itu kemarahan Nabi ketika memberi nasihat dan mengajar, apabila baginda melihat sesuatu yang tidak disenanginya pun boleh. Kenapa saya tidak letak Nabi? Contohnya. Kenapa saya letak seseorang? Itu persoalannya. Dan tak kira sama ada Nabi ke, ataupun seseorang ke, ataupun apa-apa lagi lah. Macam mana kita boleh tarik itu? Kita tarik daripada mana perkataan itu? Mesti ada kaedah. Sebab bahasa Arab ni itu kelebihan dia. Dia mesti ada kaedah dia. Dia tidak saja-saja. Macam mana? Silakan. Ada? Ahmad Fuad boleh? Saya ni Allah. Bukan level saya ni Maulana. Dan sebab kita ni ramai yang belajar juga kan, ada asas juga kan. Ya. Cuma bila Maulana tanya tu saya pun terfikirlah mungkin kalau babul ghadabi fil mau'izati wat ta'lim itu kemarahan tu dia jadi tidak berapa jelas. Kemarahan bila atau adakah pada orang yang dilihat ataupun pada, jadi kalau babu ghadabil mar'i macam kata sahabat kita tadi, dia jadi lebih jelas. Itu yang saya nampak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cuba Ya. Maulana, kalau saya nak cuba macam mana? Cuba. Izharul haq. Daripada Izharul mana? haq. Daripada Bukit Beruntung, Selangor. Ya, silakan. Dia terletak pada perkataan ghadaba. Sebab ghadaba kan dalam bahasa Arab dia fi'il madi, dalam tu kan dah ada huwa. Jadi Mana kalau fi'il makna bahasa Arab tak perlu letaklah seseorang tu. Sekejap. Mana ghadaba ini? Al-ghadabi. Bukan ghadaba. Ya, saya tahu dia perkataan asal. Saya tak tahu siapa baru belajar bahasa Arab. Ghadaba kan perkataan asal. Untuk ghadaba, ghadabat, ghadabtu, ghadabna. Jadi ghadaba kan dalam tu kan dah ada perkataan huwa, dia lelaki. Jadi benda ni sudah maklum, maka tak perlu letak. Di bahasa Melayu kita letak nak memudahkan faham. Itu je lah. Tak boleh lagi tu macam tu. Tak boleh. Maulana, boleh. Sila Syahizan. Dia masdar. Ghadab tu masdar pada fi'il muta'addi. Dia perlu pada ta'alluq. Dia ada fa'il lah. Jadi fa'il dia sebab tu dia boleh fa'il dia al-mar'u lah, seseorang tu. Tak tahu lah. Okey. Selesai ni, ada lagi. Ada nak itu lagi, nak cuba lagi. Silakan. Maulana, saya nak tambah sikit ni nak? Sila. Ni di hadapan sini ada ni buku Tata Bahasa Dewan ni. Yang lama saya tak buka ni. Saya nak ni proses pengguguran. Maksudnya benda tu ada tapi digugurkan dalam ayat. Di dalam ni ada ni proses pengguguran ni, ada unsur-unsur ayat yang boleh digugurkan lah. Sebenarnya dia ada. Tapi digugurkan dalam ayat. Di dalam ni ada bab ni, proses konsep pengguguran pelaksanaan dan sebagainya lah. Ini teknikal lah. Proses ni sebenarnya dalam semua bahasa, boleh kata semua bahasa ada. Bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris semua ada. Proses ni, proses yang biasa. Orang kata universal lah. Itulah jadi maksudnya kata seseorang tu dalam bahasa Arab tu digugurkan dan dalam bahasa Melayu pun boleh digugurkan perkataan tu. Itu wallahu a'lam. Angkat tangan atau tidak lagi? Santai. Ya, macam mana? Ada lagi? Saya coba Maulana. Ni. Hafid. Ibn Al-Qayyim, silakan. Kalau yang saya baca terdapat dalam kata ra'a. Apabila seseorang melihat di dalam kata ra'a ada kata seorang. Begitu Maulana. Itu saja. Iya. Maulana, boleh tak saya tambah sikit lagi? Boleh. So, tadi ada yang jawab tadi tu, siapa yang kata huwa tu.
Saya tengok ni yakrahu. 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 Hu itulah yang menunjukkan lelaki, seseorang, lelaki hu. Ganti nama. Tidak begitu, tidak. Itu silap. Allah. Ya. Ada sesiapa lagi? Saya nak bagi satu peluang. Satu. Silakan. Jangan malu, jangan tawaduk. Kalau tahu tu bagi tahulah. Tak apa dah. Majlis ilmu kan. Inilah. Ini majlis ta'lim. Belajar ni benda-benda macam ni lah. Bukan mau'izah ni. Saya tidak bagi nasihat ni. Saya nak bagi ilmu. Ini kan fil mau'izah wa ta'lim. Ada dua perkara. Mau'izah ke ni kita hari ni? Bukan mau'izah. Ni yang sedang saya bincang sekarang ni, yang saya tanya ni, dia bukan berkait dengan mau'izah. Dia berkait dengan ta'lim, ilmu. Tak boleh ya? Baik. Dengar baik-baik sini ya. Tadi Syahizat tu dekat-dekat dah nak kena tu tadi. Sahabat kita ni, peserta kita Syahizat. Syahizat Sulaiman daripada mana dah Syahizat ni? Shah Alam. Shah Alam. Dekat-dekat dah nak kena dia tu. Tetapi ialah banyak lagi lah yang terlepas. Yang pertamanya babul ghadabi. Ni al-ghadabi ni masdar. Betul dah dia cakap. Betul satu. Yang kedua, masdar ni dia beramal seperti fi'il. Gitu tidak Syahizat kata tadi? Ya Maulana. Dia beramal. Betul dah tu. Cuma apa namanya orang panggil yang seperti fi'il tu, beramal seperti fi'il tu apa? Dalam istilahnya dipanggil apa? Itu Syahizat tak sebut. Itu dipanggil shibhul fi'li. Shibih fi'il. Ni kalau dalam bahasa Arab, Cikgu Rashid tadi, mana Cikgu Rashid ni? Saya Maulana. Kalau dalam bahasa Arab kan kita boleh sebut satu-satu. Sebab apa, kenapa, kena gini. Dia boleh sebut satu, dah ada istilahnya. Itu kelebihan. Kalau kata nahu bahasa Arab ni, itu kelebihannya. Dan kalau kita tahu kan, kita boleh sebut satu-satu. Yang ni sebab ni, yang ni sebab ni, ni sebab ni. Kita boleh sebut gitu. Berbeza dengan bahasa lain, bukan bahasa Melayu saja sebenarnya, bahasa lain pun kadang-kadang dia tergantung gitu. Kalau kita tanya ni orang panggil apa di istilah, kaedah ni. Dia tak boleh, kita tak boleh nak bagi tahu. Cuma gitulah secara umum gitu. Memang ada guna macam tu. Dia sekedar tu. Bukan bahasa Melayu saja, bahasa lain pun memang macam tu. Ini berbeza dengan bahasa Arab. Sebab tu orang kata bahasa Arab ni payah. Sebab semua ada kaedah. Saya kata dengan sebab semua ada kaedah tu jadi mudah. Sebab apa? Kalau kita mengetahui semua kaedah dia tu, kita akan dapat tahu semua. Tak ada benda yang kita tak tahu. Ada bahasa lain ni, ada benda yang kita tak tahu. Sebab tak ada kaedah dia tu. Kaedah yang sebut. Nama dia, nama apa? Kaedah ni. Okey, tak apalah. Ini orang panggil shibhul fi'l. Shibih fi'il. Shibih fi'il ni dia ada banyak. Dia bukan masdar saja. Itu perlu tahu ya. Misalnya isim fa'il. Dia beramal seperti fi'il juga. Tapi fi'il ma'ruf dia panggil. Fi'il bina lil ma'ruf. Atau bina ma'lum dia panggil. Isim maf'ul. Shibih fi'il juga. Isim maf'ul. Shibih fi'il juga. Tapi fi'il bina majhul. Fi'il bina majhul. Jadi dia menyerupai fi'il. Mana kalau fi'il tu macam Cikgu Rashid sebut tadi, dia ada dua. Melampau atau tidak melampau dalam bahasa Melayu dipanggil transitif, intransitif tu. Bahasa Melayu baru dia panggil transitif, intransitif. Bahasa Melayu lama tu melampau atau tidak melampau. Kalau melampau dia ada objek dia. Kalau tidak melampau dia tak ada objek dia. Tapi pelaku dia mesti ada. Dia begitu. Jadi tak apalah. Itu perkara yang kedua pula. Melampau ke tidak melampau. Dia ghadab ini masdar bagi ghadiba yaghdabu. Itu fi'ilnya. Jadi dia beramal seperti fi'il ghadiba yaghdabu lah. Fi'il dia tu fi'il orang panggil mutaaddi, melampau.
Ada yang marah, ada yang kena marah. Mesti kena ada begitu. Ada yang marah, ada yang kena marah. Dua perkara. Macam Cikgu Rashid kata tadi, kalau berjalan, tak perlu ada objek. Yang perlu adanya yang berjalan itu sajalah. Sebab dia fi'il lazim dia panggil. Kalau bahasa Melayu Zabar ni dia kata-kata kerja tak melampau. Ini ghadiba yaghdabu ni kata kerja yang melampau. Mana jadi mesti ada objek dia. Okey, itu perkara apa nama ni yang kita tidak nak bincangkan. Yang kita nak bincangkan ialah seseorang ni, saya dalam terjemahan ni saya letak seseorang ni betul ke tidak. Ini perkara lain pula. Jadi banyak kaedah ni berkait dengan di sini saja ni. Jawabnya betul. Sebab ini macam Syahizat kata tadi, Al-Ghadabi ni jadi kalau di sini babu mudhaf, Al-Ghadabi mudhafun ilaih. Lepas tu Al-Ghadabi ni dia jadi mudhaf pula sekali lagi. Jadi mudhafun ilaih dia tu mahdzuf. Mudhafun ilaih dia tu mahdzuf. Mudhafun ilaih dia yang mahdzuf itulah seseorang ni. Al-mar'i tu. Terjemah kalau bahasa Melayu al-mar'i. Bahasa Arabnya al-mar'i, bahasa Melayu seseorang. Jadi al-mar'i itu jadi mudhafun ilaih yang mahdzuf di sini selepas al-ghadabi ni. Mana kita tahu ada sesuatu yang dibuang di situ? Mudhafun ilaih yang mahdzuf tu mana kita tahu? Kita tahu daripada alif lam dia ni. Al-ghadab. Ni alif lam. Sebab alif lam tu alif lam apa? Alif lam tu alif lam iwad. Apa makna iwad? Ganti maksud dia. Alif lam yang menunjukkan makna ganti. Makna alif lam itu menggantikan mudhafun ilaih, iaitu al-mar'i yang mahdzuf itu. Yang dibuang itu. Alif lam itulah yang menunjukkan ada sesuatu yang dibuang di situ. Sesuatu yang dibuang tu kita fikir sesuatunya al-mar'i lah, seseorang lah. Kalau kita letakkan seseorang, cuba tengok di sini, saya cuba tulis. Kalau kita sebutkan seseorang, selepas ni kalau kita kata al-mar'i, ni begini, al-mar'i, begini, al-mar'i. Kalau kita nyatakan al-mar'i di sini, kita tak boleh lagi ada alif lam di sini. Kena buang alif lam ni. Kita kena kata babu ghadabil mar'i. Babu ghadabil mar'i. Bab marahnya seseorang. Atau kemarahan seseorang. Jadi al-mar'i ini panjang cerita ni. Jadi hari ni saya macam mengajar nahwu pula dah. Dia akan jadi begitu. Hari ni masa sejam lebih ni boleh habis sini saja. Kalau nak bincang ni lah. Kalau nak tak belajar hadis dah hari ni. Sampai begitu sekali. Inilah bahasa Arab. Inilah bahasa Arab. Terutamanya bahasa kitab-kitab lama kan, dia sangat seni. Nak faham tu mesti seseorang tu betul-betul mendalami. Baru boleh faham. Kalau tidak tak faham. Selapisnya lah. Contohnya yang ni lah, cuba. Setelah dengar saya bincangkan semua, cuba fikir sejauh mana lagi. Yang peserta-peserta kita ni kena belajar, kena ada alat itu. Baru faham. Jadi ni, bila kita ada al-mar'i, kita kena buat alif lam. Oleh kerana tidak ada al-mar'i itu, sebagai gantinya maka diletakkan alif lam di sini. Al-ghadabi. Alif lam ini namanya alif lam iwad. Ganti. Dia ada nama alif lam ni. Sebab itu setiap kali kita bertemu dengan satu perkataan yang ada alif lam, kita mesti kena tanya dan dapat jawab. Alif lam tu alif lam apa? Mesti. Kalau kita tak tanya dan tak tahu, tu tak kena lah. Tak kena. Setiap kali, di mana? Banyaklah. Selalulah kita berjumpa ada alif lam ni. Perkataan. Jadi kita kena pastikan. Alif lam tu alif lam apa? Jadi jawabnya alif lam ini alif lam iwad. Iwadun anil mudhafi ilaih al-mahdzuf. Gitu.
ganti kepada mudhafun ilaih yang dibuang. Jadi Assalamualaikum Maulana. Ya. Boleh ke secara ringkas Maulana macam mana kita nak tahu ini alif lam al-iwad ataupun dan bukan alif lam jenis yang lain? Itu kemahiran. Kena tengok dari segi konteks dia lah. Dari segi konteks kena tengok. Baik. Dia banyak bergantung kepada seni lah, kemahiran. Ya. Baru kita dapat tentukan. Baik, cuba tengok. Babul ghadabi. Dia jadi gini. Tapi asalnya babu ghadabil mar'i. Sebab al-ghadab itu kita dah tahu dah masdar, bukan fi'il. Masdar ni dia beramal seperti fi'il. Sebagaimana fi'il berkehendakkan pelakunya, maknanya kalau marah, berkehendakkan orang yang marah itulah. Siapa yang marah tu? Lepas tu kita tengok pula perbuatan marah ni ada ke yang kena marah? Ada. Jadi maknanya dia beramal seperti fi'il muta'addi ni. Mana kena ada al-mar'i dan kena ada maf'ul dia. Mana maf'ul dia pula? Sebab orang yang marah mesti ada orang yang kena marah. Mana orang yang kena marah? Buang pula satu lagi yang dibuang di sini. Nampak? Baik, kita katalah, kita andaikan ahadan. Ini. Yang kena marah tu ahadan. Bab kemarahan seseorang akan seseorang yang lain. Begini. Jadi al-mar'i ni idhafah. Bila kata masdar idhafah, ni kita buang alif lam ni, jadi idhafah. Bila kata idhafah, dia ada pula panjang, sebab tu saya kata kalau hari ni, kalau bincang ni saja tak habis ni. Idhafah tu terbagi kepada berapa pula? Idhafah apa ni? Apa ni? Panjang pula. Idhafah apa ni? Idhafah mahdah ke? Atau ghairu mahdah? Panjang ceritanya. Kalau kita kata idhafah mahdah, terbagi kepada berapa pula idhafah mahdah itu? Kemudian idhafah masdar kepada sesuatu yang lain ni termasuk dalam idhafah apa? Panjang pula ceritanya. Kalau idhafah masdar kepada sesuatu tu sama ada fa'il dia atau maf'ul dia. Panjang lah. Jadi idhafah masdar ini kepada al-mar'i, idhafah masdar kepada fa'ilnya ke atau idhafah masdar kepada maf'ulnya? Jawabnya ini adalah idhafah masdar kepada fa'ilnya. Ni. Al-mar'i walaupun bagi di bawah kita belajar kan, kalau fa'il ni marfu', fa'il ni dia bagi di atas, fa'il ni bagi depan, al-mar'i. Tetapi tidak semua fa'il itu bagi depan. Macam di sini fa'il ni, tapi bagi di bawah. Sebab dia jadi mudhafun ilaih. Pada hakikatnya dia fa'il ni, fa'il kepada ghadab. Jadi yang marah tu siapa? Seseorang tu lah. Bab seseorang. Yang marah tu seseorang. Dia marah siapa? Ahadan. Ni pun dibuang juga. Kita faham sendirilah. Bila dia marah, mesti adalah yang kena marah tu. Kalau guru murid dia ke? Murid dia tu lah yang kena marah. Al-mar'i ni seseorang ni guru. Ataupun yang memberi nasihat itu. Jadi seseorang itu yang dinasihati. Ataupun murid yang belajar tu. Itulah yang kena marah. Nampak? Jadi ni ahadan itu yang kena marah. Ni ada di dalam kira-kira ni. Dalam kira-kiranya kita kena ada ni. Bab bila kita kata bab kemarahan seseorang, dia marah siapa? Dia marah akan seseorang yang lain lah. Seseorang yang lain tu murid dia lah. Dan kalau dia guru, murid dia lah yang dia marah. Gitu. Biasanya begitu, takkan murid pula marah guru. Guru lah yang marah muridnya. Sebab murid buat tak kena apa-apa misalnya kita kata. Jadi ni dia kena ada semua. Jadi dua benda yang dibuang di sini. Ada alif lam satu saja menunjukkan kedua-duanya. Jadi dua ni al-mar'i ahadan dia jadi maf'ul. Al-mar'i jadi fa'il, ahadan jadi maf'ul. Sebab apa? Sebab ghadab ni masdar bagi kata kerja yang melampau. Atau masdar bagi fi'il muta'addi orang panggil. Sebab itu dia kena ada fa'il dan kena ada maf'ul. Ni fa'il maf'ul. Jadi buang fa'il maf'ul.
Jadi al-ghadab alif lam tu ganti kepada itu semua tu lah. Itu benda. Maulana nak tanya selagi boleh ke? Ya, boleh. Silakan. Panjang pula. Tak apa. Ghadiba yaghdabu tu bukankah dia yata'adda bi ala? Dia perlu kepada ala? Tak perlu. Tak boleh. Muta'addi bi nafsih pun boleh, muta'addi bi ala pun boleh. Baik. Ya. Atau kalau kita nak muta'addi dengan ala, kita takdir ala. Ghadabil mar'i ala ahadin. Boleh. Boleh juga macam tu. Ghadibahu. Boleh. Ghadiba alaihi. Boleh. Kalau kita nak takdirkan ala, babu ghadabil mar'i ala ahadin. Gitu. Boleh. Baik. Ya. Nampak ke tidak tu? Ghadab itu di mana? Marah itu bila? Bukan setiap waktu. Bila fi ni. Fi ni haraf jar. Jar majrur. Jar majrur ni haraf jar apa? Jar asli. Dia mesti ada tempat ta'alluq. Tempat ta'alluqnya al-ghadab ini. Tempat ta'alluq tu dia mesti kena fi'il ataupun syibih fi'il. Tempat ta'alluq tu apa makna? Marah tu bila? Marah tu ketika mana? Ada sebut. Ketika memberi nasihat dan ketika mengajar. Ketika mengajar tu apa berlaku? Marah. Marah tu berlakunya. Dia ada kait tu, fi tu. Dia ada kait di situ. Nampak ke tidak Syahizat? Nampak lah, jelas. Gitu. Jadi kalau yang sudah belajar dah tu, sebab tu saya kata kalau yang sedikit sebanyak sudah belajar tu dia mudah nak nampak. Kalau yang tak belajar langsung ni bayang pun tak nampak. Gitulah saya boleh katanya. Gitulah. Jadi seseorang ni, kemarahan seseorang maksudnya akan seseorang yang lain lah. Ketika dia memberi nasihat kepada orang itu atau ketika dia mengajar orang itu, apabila dia melihat sesuatu yang tidak disenanginya, maksudnya dilakukan oleh orang yang dimarahinya tu. Begitulah pada kira-kiranya. Kalau kita faham begitu kan, setiap satu tu seronok, memang nikmat lah. Baca kitab ni, baca hadis ke baca Quran kan, satu nikmat sebenarnya. Sebab itulah orang boleh baca sampai dia tak lena tidur sampai boleh. Kenapa jadi begitu? Sebab dia dah menguasai. Dia tahu semua ni apa maksud. Setiap satu tu. Dia boleh faham semua. Kalau tak ada pun dia boleh keluarkan yang tidak ada tu. Yang ni yang mahdzufat itu, yang dibuang itu ada berapa pun dia tahu. Ni sepatutnya gini. Itu bezanya. Beza ke tidak Cikgu Rashid? Ya, Maulana. Antara kalau kita kata nahwu ataupun kaedah bahasa Arab tu dengan kaedah bahasa kita, ataupun kalau orang yang boleh bahasa lain lagi, dia akan tahu beza banyak. Jauh bezanya. Sampai halus, sampai begitu sekali. Dan boleh kita sebut sebab ini, sebab ni. Boleh kita sebut. Itu saya tidak nak panjangkan lagi lah. Kalau nak panjang tadi, banyak lagi tu. Kena bincang tu. Ni idhafat ni. Idhafat ghadabi kepada al-mar'i. Idhafat apa tu? Idhafat terbagi kepada berapa? Panjang lagi. Saya rasa kalau dalam bahasa Melayu ke bahasa lain tak ada sampai sedetail tu. Tak ada sampai sedetail tu. Dia termasuk dalam idhafat mahdah ni. Idhafat mahdah. Ada berapa bahagian pula idhafat mahdah. Panjang cerita. Tapi idhafat lah. Dia jadi mudhaf lah di sini. Mudhafun ilaih dia mahdhuf. Mudhafun ilaih dia tu sebenarnya jadi fa'il kepadanya. Maf'ulnya dibuang pula. Jadi fa'il dan maf'ul dibuang di sini. Cuma dia ada tanda dia. Ni pengikatnya alif lam tu. Alif lam iwab namanya. Maulana boleh bertanya? Ya. Silakan. Memanglah apa ni detail lah, terperinci nahwu bahasa Arab ni. Memang terperinci. Bahasa lain lah. Ya. Cumanya saya nak tahu, sebelum turun Al-Quran, adakah nahwu bahasa Arab ni macam ini? Tata bahasanya sedetail macam ini? Sebelum turunnya Al-Quran? Tidak.
Maknanya Quran lah yang mendatangkan. Sebenarnya begini, dalam penggunaan mereka tu sudah ada dah. Cuma apa nama ni, dikumpulkan kaedah ni orang panggil apa, ni orang panggil apa, itu kemudian. Misalnya tadi idhafah mahdah, ni idhafah masdar kepada fa'il. Alif lam tu alif lam iwad. Itu tak ada lagi. Masa Quran tu pun tak ada lagi. Selepas tu baru orang kaji, orang buat kajian nahu ni, barulah disebut. Kenapa dia panggil? Kajian tu berdasarkan Quran lah, kajian nahu tu. Bukan Quran sajalah, bahasa Arab secara keseluruhannya. Lebih-lebih lagi Quran lah. Lebih-lebih lagi Quran. Dengan hadis itu memanglah. Gini, cuba perhatikan. Okeylah, selesai dah tu. Sebab kalau tidak kita tak, ni masa akan habis begitulah. Dia kena buka kelas nahu pula. Dia jadi gitulah. Cuba perhatikan. Boleh tak saya terangkan sesuatu? Saya dah lama dah nak terangkan ni. Sebab ini banyak soalan lah. Saya menonton macam apa video-video Maulana dan yang lain, contohnya macam Maghazi semua, pemurnian apa Maghazi sirah tu, macam-macam, memang banyak soalan lah. Dan perkara-perkara lain lah berkenaan ibadah dan sebagainya. Ada benda yang nak berkongsi. Saya nak cadangkan nanti sesi yang kedua, setengah jam yang terakhir tu, Maulana mengajar macam sampai 12.30, setengah jam terakhir tu buat macam ini. Sesi yang kita tidak formal lah. Yang tinggal perbincangan. Maksudnya selepas 12.30 tu pelajar boleh menyampuk lah. Memang boleh, memang kita buka pun masa tu memang masa soal jawab sebenarnya. Itu cadangan saya lah. Cumanya nak tunggu masa soal jawab lah. Maksudnya saya sekarang ni bincang ni sebab kalau kita bincang kemudian dah lupa dah ni, dah tinggal jauh dah ni. Sebab tu saya bincang sekarang ni. Barulah segar kita sedang bincangkan yang ni. Kemudian nanti setengah jam terakhir tu pun boleh lah. Saya harap boleh lah kalau kita nak bangkitkan apa-apa. Boleh. InsyaAllah. Cumanya takut dah tak ingat, dah terlepas jauh kan. Daripada pagi lagi ujung tu nak sebut pula tu dia kena orang yang memang timbul dah kemuskilan tu baru boleh. Tapi dah jauh lah ketinggalannya. Kalau macam sekarang ni kita sedang bincang ni. Yang ni. Maksudnya kalau Maulana tengah mengajar tu, kita boleh angkat tangan, bertanya dan kita menyampuk lah. Boleh ke? Mungkin terganggu sikit kalau macam tu. Sebab itu kita letak di akhir. Kita bimbang juga tu. Betul. Mungkin terganggu banyak kalau macam tu. Hari ni saya saja ya, bukan selalu. Jarang-jarang kita buat macam ni. Nak ceritanya, apabila kita tengok orang menterjemah tu kan nampak gitu je. Mudahnya nampak. Sebenarnya di sebalik tu banyak perkiraan tu. Misalnya di sini, cuba tengok. Kenapa saya tidak letak Nabi? Padahal Nabi lah dalam hadis, 3 hadis di bawah ni Nabi lah yang marah tu. Kalau saya letak Nabi pun boleh kan? Jawabnya, saya faham daripada Imam Bukhari sendiri tak letak. Imam Bukhari tak kata babu ghadabin Nabi. Dia tak letak. Babu ghadabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak letak begitu. Imam Bukhari pun tak letak. Dia nak isyarat kepada Nabi itu memang contoh lah. Bukan khusus dengan Nabi. Orang-orang lain pun. Sebab itu kita kata seseorang. Siapa saja. Sesiapa saja. Guru mana pun. Penasihat mana pun. Boleh. Begitu. Kalau kita kata Nabi, macam khusus dengan Nabi pula. Sedangkan Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak cerita kita belajar daripada Nabi lah. Orang lain pun macam tu lah juga. Boleh marah. Tidak kata Nabi saja boleh marah. Sebab tu Imam Bukhari tak sebut Nabi tu. Dia nak ceritanya hukum ini, pengajaran ini umum. Kita belajar daripada Nabi. Orang lain pun boleh ambil. Contoh tu. Boleh ikut lah. Boleh marah lah. Tidak kata kalau guru tak boleh marah langsung. Tidak begitu. Nabi pun tidak selalu marah. Tapi dia ada marah juga. Marah ni bukan sifat tercela secara mutlak. Tak. Allah pun marah. Bermakna kalau Allah marah, Nabi marah, sifat tu terpujilah. Tapi kalau kena pada tempatnya lah. Kena pada tempatnya. Kena kadarnya nak marah tu setara mana. Jangan marah tu. Siapa tak mahu cakap, siapa tak mahu mengajar, jangan sampai macam tu.
Jadi dia kena ada hak dia tu, kena tengoklah Nabi marah macam mana. Marah macam tu lah. Sebab itu kita terjemah seseorang. Seseorang ni siapa sajalah. Yang menjadi guru, yang menjadi kaunselor, menjadi penasihat, yang memberi nasihat. Siapa boleh. Sebab itu. Sebab Imam Bukhari tak sebut. Imam Bukhari nak cerita, orang lain pun boleh belajar daripada Nabi ni. Dalam hadis ni memanglah Nabi. Tapi orang lain pun boleh. Sebab Nabi tu sebagai apa ketika itu? Dua. Sama ada dia sebagai pemberi nasihat atau sebagai guru. Bila begitu bolehlah. Tapi bukan semua orang boleh marah. Dia nak cerita. Ni penasihat, mau'izah dan ta'lim. Bukan qada. Bukan mana ketika mengadili pertelingkahan orang. Bukan sebagai hakim. Tidak. Kalau hakim tak boleh marah. Kalau buat keputusan dalam keadaan marah, tak boleh. Itu Imam Bukhari nak cerita. Sebab itu kalau kita kaji tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari itu memanglah seni betul. Dia nak ceritanya kalau mengajar boleh. Tapi kalau ketika jadi hakim dalam mahkamah tak boleh marah. Buat keputusan dalam keadaan marah tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh jadi keputusan itu jadi tak betul. Hukum itu tak betul. Sebab itu dia tak sebut wal qada' ka fil hukmi ka fil qada' ka ketika mengadili pertelingkahan orang ketika dalam mahkamah ka. Dia tak sebut itu. Dia sebut dua perkara. Dua perkara saja. Maknanya penting itu kita kena perhatikan dalam tajuk Imam Bukhari. Okey. Tak apa kita dah ada. Maulana. Ya. Silakan. Saya nak tanya hak Maulana explain ni pasal bab tajuk ni, dia kalau Nahu ni dia level mana Maulana? Level atas sekali ke ataupun masih basic lagi? Tinggi dah tu. Saya cuba rangkumkan semua tu daripada bawah sampai atas. Okay. Tapi kalau kita belajar kitab Nahu dari bawah-bawah tu tak ada lagi bincang macam tu. Kita belajar jurumiyah ke apa macam tu tak ada lagi. Kalau yang betul-betul asas tak ada lagi. Agak tinggi lah juga. Pertengahan ke atas. Tadi perbincangan tadi tu. Bukan kelas bawah tak lah. Okey. Boleh kita tengok ada nota di sini 305. Baik, kesesuaian di antara tajuk bab ke-27 sebelum ini dengan tajuk bab ke-28 ini terletak pada kedua-dua tajuk itu menyatakan sikap dan tindakan pelajar atau penuntut ilmu. Ini kedua-duanya berkait dengan pelajar lagi ni. Imam Bukhari buat tajuk ni 27, 28 ini masih berkait dengan pelajar, tindakan, sikap pelajar. Maknanya kalau pelajar itu dalam tajuk 27, dia kena bersungguh pelajar tu. Kalau tak dapat hadir dalam kelas, dia kena berkongsi dengan kawan yang lain yang hadir. Kena bergilir-gilir. Itu cara dulu. Kalau zaman sekarang ni, kita boleh pesan kepada kawan kita rakam apa yang guru mengajar itu. Itu sikap, tindakan yang perlu diambil oleh murid yang tidak dapat hadir. Maknanya pelajar nak dapat ilmu dia kena bersungguh lah. Dia kena ikhtiar. Macam mana caranya supaya dia tidak terlepas kelas itu. Cuba tengok Sayyidina Umar, dia tidak dapat hadir dalam kelas tu. Dia suruh kawan dia pergi, bergilir-gilir. Itu usaha pelajar. Itu sikap pelajar. Tindakan yang sepatutnya diambil oleh pelajar untuk dapat ilmu ni bukan senang. Dia kena ada kesungguhan itu. Bab 27 telah menyatakan itu. Ni bab 28 ini nak menyatakan sikap dan tindakan pelajar juga. Jika dimarahi oleh guru, nak marah balik ke? Nak berdendam dengan guru ke macam mana? Kena sabar. Ini sikap pelajar. Dimarah. Berapa kali marah? Tiap-tiap kali belajar marah. Sabar. Kena sabar lagi. Lama-lama Allah akan bagilah kepada kita. Kalau kita je ni payah sikit lah. Kalau yang mudah tu mungkin mudah sikit lah. Dia tak ada masalah tu. Kalau yang susah tu kan kena marah selalulah. Kena sabarlah. Jangan dengan sebab kena marah sekali dia tak marah hadir. Bukan macam tu cara belajar. Orang nak dapat ilmu ni.
Itu sikap pelajar. Boleh juga dikatakan tajuk bab ke-27 menyatakan salah satu sikap pelajar yang baik. Sementara tajuk ke-28 ini pula menyatakan sikap pengajar atau guru yang baik. Dua ni ada kaitan. Dalam ilmu, dalam belajar ada guru, ada murid. Bab 27 menyatakan sikap pelajar. Bab ke-28 menyatakan sikap guru. Kedua-duanya sikap yang baik itu. Sikap yang baik. Walaupun guru tu marah, bukan makna tidak baik. Baik tu. Itulah guru yang baik. Tapi janganlah marah sentiasa. Marah saja. Jangan begitu. Tengok Nabi lah. Nabi buat macam mana? Itu Nabi itu contoh kita. Baik. Hubungan antara murid dan guru sangat penting dalam pembelajaran dan pengajaran. Apabila seseorang guru marah, kena pada tempatnya. Bukanlah itu sesuatu yang tidak baik. Itu kena ingat itu. Pelajar kena ingat itu. Bila guru marah, jangan berdendam dengannya. Jangan marah balik. Jangan kita kata macam-macam pula. Kita mengumpat dia pula. Jangan. Kena ingat itu satu perkara yang baik itu. Cumanya kalau guru itu tidak sentiasa marah lah. Kalau macam tu susah juga. Itu tak kena lah. Sebab Nabi SAW tidak begitu. Contoh kita. Dia ada marah. Tapi tidaklah selalu. Tidaklah setiap masa marah. Tak. Itu baru betul. Tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari bersama hadis-hadis yang dikemukakan di bawahnya ini menunjukkan keharusan dan keelokan adanya sifat marah pada seorang guru atau pemberi nasihat. Jika ia berlaku, kena pada tempatnya. Ini tujuan Imam Bukhari buat tajuk. Ada marah pada guru tu, ada satu sifat yang bagus tu. Jangan kita kata guru, bagus sebab dia tak pernah marah. Bukan gitu. Bukan gitu. Marah tu perlu. Kadang-kadang kita rasa kita dah tua, tak boleh dimarahi dah. Tak patut. Kita yang marah kat orang. Kena marah jadi kita merajuk. Tak boleh macam tu. Tapi kena guru pun kena faham-faham lah. Orang tua dah kan, pandai. Dia tahulah tu ada urusan dia, ada hal dia lah tu. Kena faham-faham lah. Kalau budak tu mungkin dia tak faham lagi kan. Tengoklah sesuai macam mana. Gitu. Cara tu. Kena ada cara lah. Yang pentingnya nak menarik perhatian pelajar tu supaya belajar sungguh-sungguh. Itu yang naknya. Supaya serius. Beliau juga ingin membezakan di antara kemarahan seorang guru, pemberi nasihat dan seorang hakim. Dua golongan tadi, golongan guru dan pemberi nasihat boleh marah. Tapi hakim tak boleh marah. Kalau dah naik marah dah kena berhenti. Tangguh dulu. Pembicaraan tu tangguh. Hingga ke suatu masa. Berhenti dulu. Jangan dalam keadaan marah tu buat keputusan. Menghakimi orang. Ataupun memutuskan hukum. Kena hukum bunuh, kena hukum potong tangan, kena hukum apa, berat. Kalau macam tu. Tak boleh. Marah sikit pun tak boleh. Ada emosi, telah beremosi sedikit, tak boleh. Itu Imam Bukhari nak cerita itulah. Seseorang yang memberi nasihat mungkin marah apabila melihat apa-apa yang tidak disukainya dilakukan oleh orang yang pernah dinasihatinya. Kerana nasihat itu pada kebiasaannya diberikan selepas berlakunya perkara yang tidak disukai atau perkara yang tidak sepatutnya dilakukan atau dilakukan dengan kesilapan dan kecuaian. Sebab itu marah. Bukan marah saja-saja. Sebab dia telah dah cerita dah sebelum pada tu. Tiba-tiba langgar juga. Buat juga. Jadi marah lah. Bukan tiba-tiba marah. Sekali mengajar mula-mula lagi tu. Marah dah. Takkanlah macam tu. Begitu juga dengan penasihat. Dia telah nasihat dah sebelum itu. Tiba-tiba tak ikut. Menyebabkan berlaku kepada orang yang dinasihati itu perkara yang tidak baik. Sedangkan dia sudah pesan dan dia sudah nasihat. Dia marah lah. Itu. Begitu juga seorang guru. Dia boleh marah apabila pelajarnya tidak serius belajar, tidak bersungguh-sungguh, tidak membuat kerja-kerja sebagaimana dia arahkan, selalu lupa atau leka terhadap perkara yang telah diajarkannya. Jadi bolehlah marah. Gitu. Seorang hakim pula mestilah bersungguh-sungguh dalam memastikan apa yang benar, berbudi bahasa, sabar, adil,
dan tidak terpengaruh dengan pihak-pihak tertentu. Dia tidak boleh marah sembarangan. Kemarahan seorang hakim menurut Imam Ahmad bahkan boleh menyebabkan hukuman yang dijatuhkannya terbatal kerana dia telah terpengaruh dengan sentimen dan emosi. Itu kalau mengikut Imam Ahmad, bila ada marah saja. Kalau ada hukuman dia buat pun, pihak atas lagi boleh membatalkan hukuman itu. Itulah yang kita kata ada mahkamah-mahkamah itu banyak peringkat pula. Mahkamah yang lebih atas tu boleh membatalkannya. Sekiranya dia nampak hakim yang sebelum itu telah terpengaruh, telah dipengaruhi sentimen dan emosi. Berbeza dengan hakim. Sebab tu Imam Bukhari tak bubuh hakim. Keputusan mahkamah dalam tajuk tu dia tak letak. Dia letak hanya dalam kes nasihat, dalam kes mengajar, belajar. Itu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang telah melarang hakim daripada menghukum dalam keadaan marah. Baginda bersabda, la yaqdil qadi baina ithnain wa huwa ghadban. Bermaksud hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman di antara dua orang yang bertelingkah dalam keadaan marah. Tak boleh. Maknanya bila dia kata tak boleh tu, bila buat juga langgar peraturan tu. Langgar ketetapan, langgar etika dia tu. Mana sesoalnya Nabi kata jangan begitu. Tak boleh lah. Sebab itu Imam Ahmad kata boleh dibatalkan keputusan dia. Siapa nak membatalkan? Kalau dalam sistem sekarang ni mahkamah lah. Ada mahkamah rendah, ada mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan. Dia akan menilai semua. Dalam keadaan sekarang kan lebih senang sebab ada rakaman. Dia boleh tengok. Hakim yang kemudian tu, mahkamah yang lebih tinggi boleh tengok macam mana keputusan dulu dibuat. Ada rakaman. Dia tengok reaksi hakim apa semua. Dia tengok. Dia nilai semua tu. Lalu dia boleh batalkan. Itu sebab kadang-kadang keputusan yang telah dibuat dalam satu mahkamah, mahkamah lain boleh membatalkan. Dia ambil kira benda-benda macam tu lah. Antaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang lemah lembut, pemaaf, penyantun, pengasih dan penyayang. Sifat-sifat baginda ini telah disebutkan dengan terang oleh Allah Subhanahu wa taala bersama sebabnya di dalam ayat berikut. Bersama sebab. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Bermaksud maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu, wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar, lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Jadi satunya disebut sebab ni, saya sebutkan bersama sebab. Allah SWT sebut ni, sifat-sifat Nabi ni, di samping diterangkan sebab dia. Kenapa Nabi begitu lembut, begitu penyayang, begitu penyantun, begitu pengasih? Sebab rahmat. Fabima rahmatin min Allah. Dengan sebab rahmat daripada Allah. Maknanya orang yang ada sifat macam tu kan, sifat rahmat Allah telah berperanan, telah berlaku kepadanya. Banyaklah rahmat Allah pada dia. Orang yang pemarah, orang yang tidak sabar, orang yang tidak penyantun, itu orang yang tidak ada rahmat Allah. Ni ayat ni menunjukkan yang Nabi tu jadi macam tu, sempurna tu sebab ada rahmat Allah. Sebab ada rahmat Allah kepadanya. Itu sebabnya. Lepas tu engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras. Kenapa tak boleh bersikap gini? Sebab disebutkan sebab. Tentulah mereka lari dari kelilingmu. Jadi kalau tak nak orang lari, janganlah bersikap begitu. Bersikap kasar dan keras hati jangan. Ini penyebab bagi orang lari. Dengan sebab itu kita tak boleh ada sifat ni. Hadis-hadis juga menyatakan perkara yang sama. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang-orang kafir Quraisy setelah menakluk Mekah. Bagaimana baginda telah tidak memarahi seorang Arabi yang kencing di dalam masjid. Baginda hanya meminta dituangkan air saja pada tempat yang dikencingnya itu. Lalu bersabda, "Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin." Kamu diutuskan untuk memudahkan orang ramai.
Kamu tidak diutuskan untuk menyusahkan orang ramai. Lihat juga peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi sahabat yang telah bercakap-cakap di dalam solat. Sebaliknya baginda hanya bersabda begini sahaja kepadanya. Inna salatana hadhihi la ini silap bagi ya. Silap bagi. Sebab saya kopi saja. Kopi dalam kitab ni kadang-kadang dia ada salah baris. La yasluhu, bukan yuslihu. La yasluhu. Inna salatana hadhihi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya tasbih wa takbir wa tilawatul Quran. Bermaksud sesungguhnya salat kita ini tidak boleh ada sedikit pun percakapan manusia di dalamnya. Yang ada di dalamnya hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Itu saja. Dia tak marah. Walaupun begitu, dengan mengadakan tajuk bab ini, Imam Bukhari hendak membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sepanjang masa bersifat lemah lembut. Malah pada ketika-ketika tertentu kerana sesuatu sebab baginda naik marah sehingga kelihatan merah pada pipi dan mukanya. Ini dapat kita lihat dalam hadis yang ketiga yang kita baca tadi. Begitulah. Baik. Sebabnya kita nak baca hadis juga kan. Takkanlah tak baca hadis. Jadi kelas ilmu nahwu pula. Baik. Muhammad bin Kathir meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan, yakni Ats-Tsauri, dalam bracket itu mana asalnya tak adalah. Cuba kita tengok dalam teks ini kan tak ada. Untuk menjelaskan lagi lah. Meriwayatkan kepada kami daripada Ibni Abi Khalid. Siapa Ibni Abi Khalid? Ismail Ibni Abi Khalid. Dan seterusnya. Baik, kita ada nota di sini 306 tentang perawi ni. Tentang perawi Muhammad bin Kathir. Saya nak sesiapa pula lah yang baca di sini. Silakan sesiapa baca. Muhammad bin Kathir Al-Abdi Al-Basri dan sambung. Silakan. Siapa nak baca? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Saya Fuad. Ya, Fuad. Silakan. Muhammad bin Kathir Al-Abdi Al-Basri. Abu Abdillah adalah kunyahnya. Sulaiman bin Kathir adalah abangnya. Dia 50 tahun lebih tua daripada Muhammad bin Kathir. Terdapat seorang lagi perawi bernama Muhammad bin Kathir, tetapi dia As-San'ani. Riwayatnya hanya terdapat di dalam Sunan An-Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Tiada langsung riwayatnya di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Berbeza dengan Muhammad bin Kathir Al-Abdi ini, kerana riwayatnya bukan sahaja terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di dalam keempat-empat sunan yang utama juga terdapat riwayatnya. Cuma di dalam Sahih Muslim terdapat satu sahaja hadisnya. Ya, teruskan. Muhammad bin Kathir meriwayatkan hadis daripada Ibrahim bin Nafi' al-Makki, Israel bin Yunus, Sufyan al-Thawri, abangnya Sulaiman bin Kathir, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Ismail bin Ayyash dan lain-lain. Imam Bukhari, Abu Daud, Ad-Darimi, Abd bin Humaid, Ali bin Al-Madini, Abu Hatim Al-Razi dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Imam Ahmad, Ibn Hibban, Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain mengatakan beliau thiqah. Muhammad bin Kathir meninggal dunia pada tahun 223 Hijrah ketika berumur 90 tahun. Okey. Seterusnya, jadi apa ni, nama-nama yang kita tak ada nota tu kira-kiranya dah ada sebelum ni. Dah lepas dah. Jadi kita tidak banyak kalilah memperkenalkan setiap perawi yang ada dalam hadis itu. Meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami daripada Ibni Abi Khalid, yani Ismail bin Abi Khalid Al-Ahmasi Al-Bajali, daripada Qais bin Abi Hazim, semua sudah ada sebelum ni, daripada Abi Mas'ud, yani Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, sahabat ahli Badar ni. Beliau menceritakan ada seorang lelaki 307, seorang lelaki. Boleh apa ni Fuad baca lagi, Ahmad Fuad baca lagi, silakan. Silakan. 307, sahabat yang mengadu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
menurut sesetengah ulama adalah seorang Ansar namanya Hazam bin Ubay bin Ka'ab. Hafiz Ibn Hajar di bawah kitab Al-Azan nanti tidak menerima nama tersebut itu. Beliau sebaliknya berkata tidak diketahui siapa namanya. Di dalam satu riwayat Bukhari yang lain juga daripada Abi Mas'ud tersebut, yakni lelaki itu berkata, "Wallahi ya Rasulullah, inni la ata'akhkharu an salatil ghadah min ajli fulanin mimma yutilu bina." Bermaksud, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak ikut bersembahyang subuh dengan berjemaah kerana fulan yang memanjangkan bacaan dalam sembahyang bersama kami. Aduan seperti ini dikemukakan kerana kebanyakan orang Ansar bekerja sepanjang hari sebagai peladang atau petani. Mereka mengetahui kelebihan sembahyang berjemaah, tetapi apabila sembahyang berjemaah mengambil masa terlalu lama, ia telah menjadi satu bebanan kepada mereka. Okey. Lepas tu ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, saya tidak dapat mengikuti sembahyang kerana si fulan memanjangkan. Jadi si fulan ni imam lah kira-kiranya. Boleh lagi baca? Silakan. Boleh. 308. Terdapat dua pendapat tentang siapakah si fulan yang dimaksudkan di sini. Kerana melalui beberapa riwayat dimaklumi hanya ada dua orang sahabat sahaja yang selalu membaca surah-surah yang panjang dalam solat berjemaah. Pertamanya Muaz dan keduanya ialah Ubay bin Ka'ab. Boleh jadi kedua-dua mereka dimaksudkan di sini kerana tidak diperincikan solat apa yang dimaksudkan oleh sahabat yang mengadu. Jika disebutkan solat Isya, maka tentu Muaz yang dimaksudkan. Dan jika solat subuh, maka tentu Ubay bin Ka'ab. Begitulah pendapat para ulama dalam menentukan si fulan yang tersebut di dalam hadis ini. Berdasarkan hadis ke-702 di dalam Sahih Bukhari, dapat dipastikan siapa si fulan yang tersebut di dalam hadis ini. Dia adalah Ubay bin Ka'ab. Kerana di dalamnya tersebut solat subuh dengan terang. Bila solat subuh, jadi ulama kata dah itu Ubay bin Ka'ab. Kalau solat Isya, dalam hadis yang sebut solat Isya, itu Muaz. Jadi dalam hadis Sahih Bukhari juga 702 dengan jelas disebut ini sembahyang subuh. Bermakna kalau kita terima Hazam bin Ubay bin Ka'ab, yang mengadu tu anak dia sendiri. Kalau kita terima itulah. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata tidak dapat diketahui sebenarnya siapa. Kalau kita andaikan betul lah pendapat setengah-setengah ulama yang mengatakan yang mengadu kepada Nabi itu Hazam bin Ubay bin Ka'ab, maka dia mengadu tentang ayah dia sendiri. Begitulah kira-kiranya. Dan Nabi SAW menerima pengaduan si anak tu. Baik, kalau kita nak tengoklah. Sebab ini saya sudah syarah dan juga di bahagian ini. Bukan termasuk dalam yang telah dicetak tu, tapi yang belum dicetak kita banyak dah juga tulis. Contohnya di sini ya. Di sini. Hadis 702 tadi tu. Ni. Hadis 702 dalam Sahih Bukhari juga ni. Di sini disebut mimma yuti inni la ata'akhkharu an salatil ghadati, sembahyang subuh. Disebut sembahyang subuh. Bila sembahyang subuh mimma yutilu bina min ajli fulan. Fulan ini siapa? Ni riwayat Abu Mas'ud juga. Riwayat yang kita baca tadi riwayat Abu Mas'ud juga. Cuma sanad di bawahnya berbezalah. Tapi di atas ni riwayat Abu Mas'ud juga. Jadi di sini disebut sembahyang tadi, dalam riwayat tadi tak ada sebut sembahyang apa. Sini sebut sembahyang subuh. Kalau sembahyang subuh berdasarkan kata-kata kesimpulan yang ulama buat, maknanya yang jadi imam itu Ubay bin Ka'ab, bukan Muaz. Bahkan kalau kita perhatikan dalam perbincangan di sini, wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak ikut bersembahyang subuh dengan berjemaah kerana fulan yang memanjangkan bacaan dalam sembahyang bersama kami. Ni fulan di sini, orang yang berpendapat imam yang mubham, yang ini tidak disebut namanya dengan terang di sini, adalah Muaz, memang terkeliru. Kerana imam yang dimaksudkan di sini adalah Ubay bin Ka'ab, berdasarkan riwayat Abu Ya'la dengan isnad yang hasan daripada Jabir. Dalam hadis Abu Ya'la ni, jelas dia sebut,
jelas disebutkan apa ni Ubay bin Ka'ab. Dengan jelas disebutkan Ubay bin Ka'ab. Sebab disebut juga di mana tu. Kalau Mu'adh di mana? Ubay jadi imam di kawasan mana disebut di sini. Disebut falamman fatala Ubay bin Ka'ab. Dia disebut Ubay bin Ka'ab. Dan ini berlaku ini ahli Quba, dia bersembahyang dengan ahli Quba. Sedangkan Mu'adh tu bersembahyang di di kalangan puak Bani Salimah. Berbeza tu. Jadi yang sesuainya di sini yang kita duduk baca ni ialah Ubay bin Ka'ab sebenarnya. Ubay bin Ka'ab ni imam dalam hadis yang kita baca ni, yang sesuainya Ubay bin Ka'ab. Kenapa tidak disebut nama? Kenapa sebut fulan-fulan? Ini salah satu ciri hadis yang sahih. Dia tak akan sebut nama orang tu sebab kalau ia boleh menyebabkan keaiban sahabat itu. Sahabat itu disebut tidak baik. Maka disebut fulan begitu saja. Terutamanya di sini kalau kita terima seorang lelaki ni anak dia sendiri, Hazam tu, maka ini nampak tidak baiklah hubungan dengan ayah tu. Sebut macam begitu. Sebenarnya kalau tidak ada apa-apa pun dibimbangi akan difahami begitu. Ada keaiban ataupun mengaibkan mana-mana sahabat. Biasanya kalau dalam hadis-hadis yang sahih dia tak sebut nama. Itulah termasuk dalam adab lah, termasuk dalam adab. Okey. Setelah itu mereka akan sembahyang kerana di kalangan mereka ada orang yang sakit. Nabi kata, ada yang lemah dan ada yang mempunyai keperluan lain. 309. Baik. Ni kita nak orang lain pula lah baca. Silakan, siapa nak baca? Sikit saja lagi ni. Siapa nak baca silakan. Siapa ni? Soleh, silakan Soleh. 309, antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam yang dapat diambil daripada hadis ini ialah: pertama, marah adalah satu unsur yang perlu ada juga dalam pengajaran dan pendidikan. Marah seorang guru juga kadang-kadang mempunyai kesan yang mendalam kerana sesetengah pelajar tidak akan serius tanpanya. Kedua, seorang guru yang bijaksana tidak membuka aib dan kekurangan muridnya di hadapan orang ramai, tetapi menyebutkan tegurannya secara umum sahaja. Macam Nabi sebut kan, dia tak sebut nama kan? Dia sebut oh, ini kenapa ni bunyi macam tu? Apa ni terganggu lain ni? Tapi yalah, punya maklumat nak ada apa nama itu? Mic shotgun lah. Soleh dengar ke tidak tu Soleh? Dengar Maulana. Kenapa terganggu tadi? Ada orang yang tak mute. Oh ya. Minta mute lah. Mute lah. Ya, silakan. Okey, sambung yang ketiga. Murid yang telah melakukan kesilapan boleh ditegur oleh gurunya secara bersendirian dan teguran tidak semestinya dinyatakan di hadapan umum. Keempat, orang-orang Ansar kebanyakannya adalah petani dan peladang. Kelima, Rasulullah SAW tidak memarahi sahabat yang melakukan kesilapan pada perkara yang belum diajarnya, tetapi baginda akan memarahi mereka sekiranya telah diberitahu hukumnya. Hadis ini menunjukkan bahawa perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian oleh imam dalam salat berjamaah sudah diajar oleh baginda. Yang keenam, hukum hakam Islam mengambil kira dan mengutamakan keadaan orang ramai. Yang ketujuh, memanjangkan bacaan surah dalam salat berjamaah diharuskan, bahkan dianggap elok sekiranya tidak sampai menyusahkan makmum. Yang ke-8, kata An-Nawawi, hadis ini menunjukkan keharusan tidak pergi bersembahyang dengan berjamaah sekiranya telah diketahui imam solat selalu memanjangkan solatnya, yakni dengan membaca surah-surah terlalu panjang dan sebagainya. Yang ke-9, hadis ini menunjukkan imam kepada orang ramai seeloknya meringkaskan solat dengan membaca surah-surah yang pendek sahaja. Kerana tentu sekali ada makmum yang sakit dan yang lemah. Tentu sekali juga makmum mempunyai kerja-kerja atau hajat-hajat lain yang harus dilakukannya selepas mengerjakan solat. Jadi dia kena faham itulah. Nampaknya habis dah. Kita secara ringkas tadi. Nampaknya kita sempat satu hadis saja hari ni ya. Waalaikumsalam. Ada nak tanya ya. Siapa ni?
Abdul Rahman. Abdul Rahman. Ya, silakan. Ya. Meletakkan bacaan Yasin pada malam Jumaat tu bid'ah lah kan. Jadi macam saya bawa makan pada orang yang baca Yasin tu macam mana? Dia subhat tu macam mana? Ya, memang itu tidak dinafikan kalau kita buat dengan anggapan ada kelebihannya khusus seolah-olah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salah lah. Kalau tak tahu, itu termasuk dalam kejahilan. Jadi dengan melakukan benda-benda seperti itu, ialah salah, memang salah. Memang termasuk dalam benda bid'ah. Tapi kita nak kata dia ahli bid'ah, tak boleh lagi. Sebab dia tak tahu. Berapa ramai di kalangan kita tak tahu pun cerita tu dia ingat. Memang begitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk dalam bab tidak tahu, mungkin dimaafkan. Tetapi hakikatnya begitulah. Kalau seseorang itu sudah tahu, tiba-tiba dia lawan juga, lama-lama tak, itulah. Boleh jadi ahli bid'ah lah. Kalau dia cuba pertahankan itu dan melawan orang yang menceritakan itu dan macam-macam buat fitnah pula terhadap orang yang tolong cerita. Bimbanglah, dibimbangi, takut jadi lama-lama memang layak dengan gelaran ahlul bid'ah itu. Benda tu bid'ah betul, memang bid'ah. Jadi kalau kita tahu, seeloknya tak usahlah. Duduk terlibat. Bawa makan. Tak payahlah, buat makan masa lain lah. Buat makan masa lain lah. Gitu. Jadi yang tu sepatutnya kita kena jelaskan keadaan. Tukarkan, kalau nak baca juga pun, bacalah surah Al-Kahfi misalnya. Itu lebih baik. Itu memang sunnah pun. Ataupun baca Quran secara umum lah. Tak payahlah sebut Yasin itu secara khusus ada kelebihan malam tu. Sehingga tak boleh tinggal. Kalau orang tinggal dianggap macam-macam. Itu dah melampau dah tu. Kalau baca sebagai Quran saja, kebetulan Yasin tak jadi masalah tu. Bila-bila masa pun. Masalahnya sekarang ni dalam masyarakat kita dia anggap itu tu macam agama. Macam diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Itu yang salahnya. Itu yang salah. Maulana. Ya. Ini tentang bid'ah tadi tu. Ya. Saya nak cerita tentang zikir lepas sembahyang dan zikir pagi dan petang tu. Ketika dalam musafir, adakah Nabi melakukannya? Dan kalau kita buat, jadi bid'ah tak? Buat macam mana tu maksudnya? Zikir lepas salat dan juga zikir pagi dan petang. Ketika dalam musafir, adakah Nabi melakukannya? Dan kalau Nabi tidak melakukannya dan kita buat, adakah ia bid'ah? Tak termasuk itu. Nabi SAW kata setiap lepas solat kan. Bila setiap lepas solat tak kira masa mana-mana pun. Dah termasuk dalam umum itu. Tak jadi bid'ah lah kalau kita baca pun. Dan Nabi SAW, ya, ada buat. Benda-benda macam tu dia ada buat. Kalau sembahyang sunat, sembahyang itu pun dia ada buat. Jadi benda-benda itu pun tentu sekali dia buat lah. Sebab dia sebut setiap lepas solat. Dia tak ada kecualikan pula. Solat dalam musafir ke. Seperti mana disebut kalau solat tu sendiri ada jamak misalnya, qasar. Ada pembacaan-bacaan itu tak ada sebut. Jadi kira-kiranya termasuk dalam umum lah. Kita nak baca tu pun sebenarnya bukanlah suatu, kalau kita tengok zikir-zikir Nabi kan, dia bukan sejenis saja, banyak. Jadi kita boleh pilih lah mana yang termudah daripadanya. Tak mesti satu bentuk saja sepanjang masa. Sehingga ada lagi beberapa zikir yang lain juga dibuat selepas sembahyang, kita tak pernah baca. Jangan begitu. Sebab itu kalau boleh, kita baca semua berkenaan. Kalau boleh kita baca dulu dalam buku mana-mana, tengok dulu sebanyak mana zikir-zikir tu. Macam mana? Kalau nak kira yang semua sekali, panjang. Banyak. Jadi sebab itu ulama-ulama kata, kita boleh pilih mana daripadanya tu kita boleh pilih. Itu cara yang terbaik sebenarnya. Barulah tak timbul masalah. Yang mungkin kita berasa susah, berasa panjang tu kalau kita mengambil kira semua. Mengikut tertib tu. Sedangkan itu bukan suatu yang mesti pun. Bukan suatu yang mesti pun. Begitulah. Nak kata sampai tak sampai ke situ lah. Tak sampai ke situ. Ya.
Ada lagi yang lain, silakan. Maulana. Ya, ya. Tadi Maulana cakap kalau seseorang tu duduk dalam kejahilan dimaafkan. Jadi boleh ke kalau kita ambil alasan kita nak duduk dalam kejahilan disebabkan kita duk fokus urusan agama, urusan dunia, kerja apa semua ni sampai akhir hayat kita. Boleh kita pakai alasan disebabkan kita nak duduk dalam kejahilan tu, Maulana? Tak boleh, tak boleh begitu. Itu jadi berdosa kerana kita terus dalam kejahilan, kita pilih jalan itu. Ada benda yang tidak dimaafkan walaupun jahil. Ada benda yang dimaafkan kalau kita jahil. Gitu. Ada benda-bendanya tak boleh. Jahil pun macam ni lah. Kita kata macam pihak kerajaan lah. Kita tak tahu pun, tak ada lesen ni, tak ada road tax misalnya kita kata. Salah. Dia tak kira. Dah kita bawa kereta tu, tak ada, kena lah, salah lah kita. Tak kira, kita tak tahu, kau tahu, tak kira. Macam tu lah juga. Dalam agama ni pun ada benda-benda yang tidak dimaafkan walaupun kita tak tahu. Mana kita mesti kena tahu lah. Mesti kena tahu. Ada yang dimaafkan. Kita tak tahu itu tak mengapa. Begitu. Maulana, satu lagi ni tentang ciri hadis sahih yang kalau berkenaan dengan perkara yang tidak elok tentang sahabat tu, nama sahabat tu tak akan digugurkan, tak disebutlah diganti dengan fulan. Soalan sini, peringkat mana nama sahabat tu tidak digugurkan? Adakah ketika sahabat tu mengadu pada Nabi dia tak sebut nama sahabat tu, ataupun ketika sahabat meriwayatkan kepada tabi'in, ataupun pengarang buku, pengarang kitab tu yang gugurkan nama tu? Boleh jadi itu, semua peringkat ada. Di semua peringkat tu telah ada. Boleh jadi berlaku pada peringkat generasi tabi'in, boleh jadi selepas tu lagi, semua boleh jadi. Di peringkat sahabat pun boleh jadi juga. Boleh berlaku semua itu. Jadi kita nak kata untuk setiap peristiwa yang berlaku begitu, ini pada masa ni dengan pasti, susah juga tu. Tetapi ia berlaku di sepanjang masa. Disiplin itu tetap dijaga. Dan eloklah kalau kita jaga. Orang-orang ahli sunnah memang jaga benda-benda begitu. Dan itu sebab tu saya kata tadi termasuk dalam ciri hadis sahih. Kalau kita perhatikan hadis sahih memang begitu sifat. Dia tak sebut. Kalau menyebabkan orang akan salah faham, salah anggap, nampak macam ada aib kan, dia tak sebut. Sebab tu kalau cerita sahabat yang kucup wanita kan, di tengah jalan dia tak sebut nama. Sahabat yang buat begini dia tak sebut nama. Cuma sebut secara umum gitulah. Itu salah satu ciri hadis yang sahih. Ada lagi? Assalamualaikum, Lana. Waalaikumsalam. Ini nak minta satu kebenaran daripada Maulana lah. Ya, ya. Boleh tak kalau saya ambil daripada pelajaran daripada kuliah-kuliah Maulana ni, maksud saya daripada nota-nota Maulana ni, hadis-hadis yang tertentu saya pamerkan lah dalam grup-grup, dan saya ambil sikit lah di antara nota-nota kuliah tu. Tak semua lah sebab nota tu panjang. Untuk tujuan untuk menarik ataupun pencerahan sikit lah dalam grup untuk kuliah Maulana ni. Macam mana, boleh tak saya gunakan? Oh, tentu saja boleh, tak jadi masalah. Silakan ambil. Memang kita nak sebar pun. Tak jadi masalah. Cuma kalau nak dijadikan sebagai buku yang lengkap itu saya tak setujulah. Sebab banyak perkara lagi saya tak puas hati kan. Di sana sini. Okey dah. Cumanya macam kita tengok dalam nota biasa tu kan lain. Yang telah jadi buku tu kan lain kan. Lengkap sedikit. Saya tak puas hati dari segitulah. Dia termasuk dalam proses bila nak jadi buku tu ambil masa sikit. Kalau sekadar nak kongsi gitu-gitu tak jadi masalah. Itu silakanlah. Saya suka sangat buat begitu. Terima kasih Maulana. Sebab saya kadang-kadang saya share yang hadis-hadis maudhu', macam contohnya yang kubur Nabi Hud tu lah. Jadi saya ambil sikit-sikit daripada pembuktian itu. Itu saja. Ya, boleh. Baguslah guna. Maulana. Ya. Rupanya ada lagi soalan ni. Oh, banyak. Saya kata tadi. Tentang hadis pagi tadi juga. Ya. Yang Nabi marah nampak muka yang merah tu.
sahabat tu walaupun Nabi bertanya, dia terus bertanya juga. Walaupun nampak Nabi itu marah, dia terus bertanya juga. Jadi bolehkah kita bersikap seperti itu? Tengok Maulana marah, kita tanya juga soalan. Dia gini, tahap pemikiran seseorang tu tak sama walaupun di kalangan sahabat. Sebab tu jumpa kita tengok tadi. Kita belum bincang lagi hadis tu kan. Sayyidina Umar kan minta maaf kan. Dalam bab selepas ni ada Sayyidina Umar melutut di hadapan Nabi SAW. Minta maaf lah. Jadi dia sebagai mewakili orang-orang lain. Dia dah tengok dah sahabat-sahabat dia ni nampak kurang cerdik lah sedikit. Tak faham lagi. Jadi manusia dia dari segi kecerdasannya tak sama. Di kalangan sahabat pun begitu. Jadi Sayyidina Umar banyak dia macam berperanan. Kalau dia ada, dia macam ketua darjah lah. Kalau dalam kelas. Dia akan tampil ke hadapan. Kalau nampak menyusah sangat nak tulis, tak payahlah nanti ni, tak payah tulis lah. Rasulullah sedang nak sakit ni, tak payah menyusahkan. Dia akan bertindak begitu. Setengah-setengah tu, dia nak tulis, pergilah ambil. Pergilah ambil pen, pergilah ambil kertas tu. Nabi nak tulis ni. Misalnya. Sayyidina Umar dia tidak gitu. Macam dalam kes tadi. Sayyidina Umar akhirnya pergi melutut di hadapan Nabi minta maaflah. Dia takut. Bila dia tengok Nabi marah, orang lain tak nampak. Itulah masalahnya, manusia dia tidak sama. Bukan kita saja. Kalangan sahabat pun dia manusia biasa. Dia dari segi kecerdasan fikiran tu, kemampuan menanggap itu tak sama. Adalah begitu. Tapi sahabat-sahabat ni walaupun dia begitu, dia tidak kekal ditakut lama, kata tahap tu juga sampai akhir, tidak. Mungkin kita tengok yang ni tak faham pada ketika tu, lepas tu dia meningkat cepat. Banyak berlaku begitu. Sahabat tu kasar di suatu ketika, lepas tu dia jadi sangat lembut orang. Jadi kita tak boleh tengok satu riwayat tu saja untuk menghukum dia, tak boleh. Walau bagaimanapun secara keseluruhannya memang ada yang lambat faham sikit, yang cepat faham. Dia ada macam tu di kalangan sahabat pun. Kalau saya lambat faham, tak maaf lah Maulana. Tak apa, sama-sama lah. Saya pun kadang-kadang tak faham juga maksud apa nama murid-murid ni kan. Murid nak macam mana? Saya pun kadang-kadang tak. Mungkin saya tak sampai ke situ. Jadi kena sama-sama lah kita tegur-menegur kan. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.